Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada semua yang sedang menonton 10 minit bersama Asia dan Hisam. Jadi saya yakin mungkin ramai di antara kalian yang sedang work from home atau mungkin sedang bekerja di office, on rotation ke macam mana ke, saya ucapkan selamat bekerja. Jadi pada hari ini saya Roy Haiza binti Abdullah, pelatih dalam kamar di Jabatan Litigasi dari Tetuan Asia dan Hisam, akan berkongsi sedikit banyak mengenai hibah dan wasiat. Jadi jadi bahagian pertama dahulu saya telah terangkan sedikit sebanyak di episod 5. Jadi bagi sesiapa yang tidak sempat nak menonton, mungkin kalian boleh pergi ke laman YouTube Tetuan Asia dan Hisam, dan kat situ kita ada banyak perkongsian yang lagi menarik lah, jadi boleh tengok di sana. Baik tuan-tuan dan puan-puan, jadi pada hari ini saya ingin berkongsi sedikit sebanyak mengenai hibah dan wasiat, dan saya tegaskan di sini, ini bukan bererti hibah lebih baik daripada wasiat, wasiat lebih baik daripada hibah. Tidak, kedua-duanya adalah satu instrumen pengurusan harta yang berkesan. Cumanya kita nak memberi penerangan supaya ramai yang tidak kelirulah antara kedua-dua peranan tersebut. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apakah itu hibah? Apakah itu wasiat? Jadi secara amnya mungkin ramai yang sudah mengetahui, hibah adalah satu pemberian secara sukarela daripada pemberi hibah kepada penerima hibah atas dasar kasih sayang yang tidak mengharapkan sebarang balasan. Dan hibah ini dia boleh diberikan kepada sesiapa sahaja yang dikehendaki. Manakala wasiat pula, apakah itu wasiat? Jadi wasiat ini adalah satu kita panggil hasrat atau keinginan yang dizahirkan sama ada melalui percakapan lisan ke, secara bertulis ke mengenai bagaimanakah harta seseorang itu ingin diuruskan selepas kematian. Ya, jadi kedua-dua ini, hibah dan wasiat ini mempunyai rukun-rukun yang tertentulah. Jadi kalau untuk hibah, kita ada berapa rukun? Kita ada 4 rukun. Betul. Yang pertama adalah pemberi hibah. Pemberi hibah haruslah seorang yang bagaimana? Ia haruslah seorang yang sempurna akal, seorang yang baligh, seorang Islam, seorang yang sudah pasti tidak muflis. Okey, bagaimana rukun hibah yang kedua pula? Ia adalah penerima hibah. Jadi penerima hibah ni adalah boleh jadi sesiapa sahaja yang boleh menerima atau memiliki harta. Jadi bagi sesiapa yang masih belum masih belum baligh ke atau belum berwakalaf ke, jadi ia haruslah mempunyai seorang wali lah atau pemegang amanah yang boleh memegang hibah itu bagi pihaknya. Dan yang ketiga adalah barang yang dihibahkan tersebut. Jadi barang yang dihibahkan tersebut haruslah, yang pertamanya mestilah halal, ia haruslah bernilai dari segi syarak, dan ia haruslah sempurna milik pemberi hibah. Contohnya saya nak hibahkan tanah, tapi tanah tu tanah jiran rupanya. Tidak boleh, ia haruslah milik saya secara sempurna. Dan yang keempat adalah ijab dan qabul. Maksudnya contohnya saya menghibahkan harta ini kepada Ali contohnya. Dan Ali pula mengatakan, okey, saya terima hibah daripada sebidang tanah daripada saya dan sebagainya. Okey, jadi jelas yang rukun hibah ini ada 4. Sama juga dengan wasiat, rukun wasiat pun ada 4. Yang pertama adalah pewasiat, yang kedua adalah penerima wasiat, dan yang ketiga adalah harta yang diwasiatkan, dan yang keempat adalah ijab, iaitu lafaz wasiat itu sendiri. Jadi berbalik kepada rukun tadi, mungkin ada yang bertanya, okey, macam mana kalau contoh suami saya ini sedang koma, boleh ke dia nak membuatkan hibah, dia nak membuat hibah? Okey, untuk soalan ini tuan-tuan, sekiranya ia akan berbalik kepada rukun pemberi hibah tadi haruslah sempurna akalnya. Jadi sekiranya seseorang itu sedang berada dalam kondisi koma, maka ia boleh dikirakan sebagai dalam keadaan yang kurang waras dan tidak sempurna akalnya. Maka orang yang koma tersebut tidak boleh menghibahkan hartanya. Okey, jadi adakah hibah itu boleh ditarik balik? Dalam situasi contohnya, hari ini saya suka dengan kawan saya dan saya hibahkan kereta kepadanya, adakah saya boleh tarik balik hibah tu apabila saya dah tak suka padanya? Boleh ke tak?
Kalau sesiapa yang sedang menonton mungkin boleh komen di bawah. Boleh ke hibah ini ditarik balik? Jawapannya tuan-tuan dan puan-puan secara amnya, bagi sesuatu pemberian hibah boleh kata Encik Farid, Helmi, betul. Dalam keadaan yang special case sahaja. Secara amnya Cik Farid, sebenarnya hibah ini tidak boleh ditarik balik dengan syarat ia telah memenuhi rukun-rukun hibah tersebut. Bila rukun hibah telah dipenuhi, dipatuhi, sebenarnya hibah tidak boleh ditarik balik kecuali ada keistimewaan oleh Islam yang diberikan kepada kedua ibu bapa. Ibu bapa dia boleh menarik balik hibah tersebut sekiranya dia kehendaki. Kerana apa? Kerana ibu bapa ini lebih mengenali situasi dan perkembangan anak-anak. Jadi secara amnya tidak bolehlah. Bila kita dah bagi seseorang itu, maksudnya tak boleh. Ya Cik Aziz Zainal, dari balik buruk siku, betul. Buruk siku, bukan buruk siku ya. Okay, baik Tan. Jadi sekiranya macam mana kita nak buat hibah ini? Apakah antara proses atau proses nak buat hibah? Kita selalu dengar tapi kita tak tahu macam mana prosedur untuk nak buat hibah. Jadi yang pertamanya kita haruslah mesti cukup rukun hibah. Dan yang kedua, haruslah sediakan dokumen hibah atau wasiat itu secara bertulis. Dan seeloknya tuan-tuan dan puan-puan haruslah melantik peguam syari'i atau firma guaman ataupun pemegang amanah yang boleh menguruskan dokumen hibah tersebut. Dan yang ketiga, dokumen hibah atau wasiat tersebut haruslah lengkap rukun tersebut dan haruslah mempunyai saksi. Jadi dokumen ini akan menjadi hitam putih lah bukti. Kalau kita setakat cakap pakai mulut, benda tu pun akan memberi risiko lah pada masa akan datang. Jadi haruslah didokumentasikan. Dan kemudiannya bila kita dah buat dokumen hibah, bukan setakat itu sahaja, ia haruslah disahkan di Mahkamah Tinggi Syariah. Hanya Mahkamah Tinggi Syariah sahaja yang mempunyai bidang kuasa untuk nak mengesahkan hibah. Jadi haruslah berdaftar di Mahkamah Tinggi Syariah. Jadi contohlah bagi sesiapa yang tak nak melantik lawyer, orang kata kepadanya macam, lantik lawyer ni macam membazir, buang masa, buang duit. Boleh ke tak nak buat sendiri? Sebenarnya orang awam boleh buat hibah, tetapi haruslah dokumen tersebut ini haruslah memenuhi rukun yang dipinta oleh rukun syarat dan juga mahkamah. Jadi sebenarnya kenapa kita lebih sarankan peguam syari'i atau peguam untuk menyediakan dokumen hibah ini adalah supaya tidak menimbul apa-apa kesalahan lah, dan lebih nak memastikan bahawa elemen-elemen rukun hibah, rukun wasiat itu dipenuhi supaya prosedur di mahkamah itu akan berjalan dengan lebih mudah. Kalau individu yang mungkin tiada pengetahuan, tiada pengalaman buat, akan banyak kali salah. Benda tu akan lagi membuang masa dan juga merugikan duit. Jadi saya sarankan untuk melantik lawyer yang lebih arif dalam dalam menyediakan dokumen hibah dan juga wasiat. Okay. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, macam mana ya kalau dokumen, contohnya kalau seseorang itu tak buat wasiat, tak buat hibah. Ada orang tanya, salah ke? Salah ke kalau saya tak nak buat hibah, tak nak buat wasiat? So secara amnya sebenarnya tidak salah. Tak salah pun kalau tak buat hibah, tak buat wasiat, tak ada masalah. Cumanya kita sementara tengah hidup, kita haruslah menguruskan harta kita dengan seeloknya untuk nak mengelakkan bila kita meninggal nanti akan ada wujudnya masalah perebutan harta pusaka. Benda tu akan jadi lebih rumit apabila kita mati. Jadi seeloknya apabila kita sedang hidup, seeloknya kita buatlah hibah, kita buatlah wasiat, barulah bila kita meninggal kelak, waris-waris kita akan dapat menyelesaikannya dengan lebih baik. Okay. Dan contoh macam kalau tadi hibah sepatutnya tidak boleh ditarik balik, adakah wasiat pula tidak boleh ditarik balik?
Okey, tuan-tuan dan puan-puan, berbeza dengan wasiat. Wasiat ini boleh dibatalkan selagi mana pewasiat tu masih hidup. Okay, selagi mana pewasiat tu masih hidup, ia boleh dibatalkan, ia boleh diteruskan mengikut kepada kehendak pewasiat tersebut. Okey, sekiranya kalau okey, ada Puan Syazah Jaafar tanya, hibah memang kena bertulis ke? Hibah memang kena, seeloknya memang kena bertulis. Kerana apa? Kerana ia nak menjaga kebajikan pemberi dan juga penerima hibah. Ya? Okey. Lepas tu, kalau ada soalan lagi, boleh tulis di bawah. Tapi kena faham yang hibah ini selepas itu dia haruslah, bila dah bertulis itu haruslah disahkan di Mahkamah Syariah, Mahkamah Tinggi Syariah. Kerana okey, selepas kematian. Okey, untuk nakkan yang bahawa dokumen itu adalah sah dan tidak dicabar oleh ahli-ahli waris yang lain. Jadi mungkin ada yang bertanya, macam mana ya kalau saya nak buat hibah rumah tapi rumah itu adalah rumah penama bersama. Contohnya ada 2 nama lah, suami isteri di dalam rumah tersebut. Macam mana saya nak buat hibah rumah tersebut? Okey, jadi sekiranya terdapat 2 penama rumah, setiap pemilik hanya boleh menghibahkan bahagian mereka sahaja. Okey, jadi contohnya sekiranya suami dengan isteri, suami dia nak hibahkan bahagian dia kepada isteri dan isteri mahu hibahkan bahagian dia pada suami, boleh, tapi haruslah menyediakan dokumen hibah dan dia haruslah menghibahkan bahagian dia sajalah, tidak boleh nak menghibahkan bahagian yang lain. Contoh. Dan sekiranya kalau contoh betul. Tadi tu saya nampak okey. Puan Intan. Okey, kejap Puan Intan, okey. Bolehkah deklarasi hibah dicabar dengan tuntutan harta sepercarian? Okey, jadi untuk hibah ini sebenarnya setiap dokumen boleh dicabar, tetapi mahkamah yang akan menilai sama ada hibah itu adalah sah atau tidak. Kalau nak cabar boleh, tapi mungkin cabarnya dari segi status tersebut, mungkin itu bukan hak mutlak dia, hak mutlak pemberi hibah. Jadi mungkin cabaran tu dari segi status rukun hibah itu tidak dipenuhi. Okey, tetapi ia bergantung kepada mahkamah untuk nak mengesahkan kesahihan dokumen tersebut ataupun tidak. Sebab hibah ini ia dilakukan sewaktu hidup dalam keadaan ia sempurna akal. Jadi ia diberikan kepada orang yang sempurna akal dan sepatutnya secara amnya sekiranya kalau rukun itu telah dipenuhi, tiada cabaran lah. Tapi kalau nak cabar boleh dan dia bergantung kepada mahkamah untuk mengesahkan. Terima kasih Puan. Jadi apakah kedudukan undang-undang untuk conditional hibah yang meletakkan kematian sebagai syarat untuk hibah menjadi efektif? Apakah kedudukan undang-undang untuk conditional hibah yang meletakkan kematian sebagai syarat untuk? Okey, baik. Untuk hibah ini mungkin kalau ada yang kurang tahu atau kurang faham, hibah ni ada 2 jenis juga. Yang pertamanya adalah umrah. Dia ada rukbah. Umrah ni, dia contoh dia macam ni. Dia ada, kita panggil conditional hibah ni adalah hibah bersyarat lah. Okey, hibah bersyarat contohnya kalau al-umrah ni contohnya tanah ini aku berikan kepada kamu sewaktu kamu hidup dan jika kamu mati, harta itu akan kembali kepada aku jika aku masih hidup dan kepada waris aku jika aku mati. So itu antara hibah bersyarat. Maksudnya hibah itu dia bersyarat pada kematian seseorang itu. Sekiranya kalau dia meninggal, maka harta itu akan kembali kepada pemberi hibah, dan sekiranya pemberi hibah juga telah meninggal, dia akan kembali kepada waris pemberi hibah. Dan satu lagi jenis hibah ini tuan-tuan dan puan-puan adalah hibah rukbah. Hibah bersyarat al-rukbah kita panggil. Contohnya adalah tanah ini aku berikan kepada kamu sebagai rukbah dan jika kamu mati dulu maka harta itu akan kembali kepada aku dan jika aku mati dulu maka harta itu akan kembali kepada kamu. So ini antara hibah-hibah yang
Kalau sebab hibah ni banyak, mungkin ramai yang dengar hibah ni ada banyak jenis. Jadi ia akan tertakluk pada hibah-hibah itu sendiri. Jadi apabila kita nak menghibahkan kepada seseorang, pastikan yang hibah itu lafaz deklarasi hibah itu adalah jelas. Bila jelas maka ia adalah lebih cukup untuk rukunnya dipenuhi. Dan kalau undang-undang dari segi hibah dan wasiat, kalau hibah ini ia adalah ditakbir di bawah enakmen pentadbiran agama Islam selama 2003. Jadi ia berbalik kepada rukun. Assalam Puan Speaker yang manis. Saya nak tanya, penerima hibah terus dapat harta yang dihibahkan atau kena tunggu kematian pemberi hibah dahulu Puan? Jadi sebenarnya hibah ni ada dua jenis. Satu adalah ia dilakukan sewaktu kematian, sewaktu hidup, dan satu adalah selepas kematian. Jadi kalau dia nak beri sewaktu dia hidup ni, dia nak beri, okey, dia banyak kereta contohnya, dia nak bagi satu ni, maka dia dah tukar nama kereta atau tukar nama rumah, maka itu adalah hak mutlak penerima hibah. Maksudnya ia adalah secara automatik lah. Okey. Jadi tetapi contohlah pemberi hibah ni kata, aku ni cumalah ada motor kapcai je, aku nak bagi selepas aku mati. Okey, dia buat hibah selepas kematian. Maksudnya hibah itu hanya akan efektif selepas dia meninggal. Okey, jadi itu point. Cik Izzuan Abdul Manan, apa pendapat Ustazah melantik peguam atau melantik contoh amanah raya untuk menyediakan hibah? Mana yang lebih baik? Okey. Pada pendapat saya, yang bukan Ustazah ni, saya biasa je. Okey, sebenarnya melantik peguam itu lebih baik lah. Walaupun hakikatnya dua-dua boleh, amanah raya boleh, peguam boleh, wasiah boleh, tapi sebenarnya dia bergantung kepada pihak mana yang anda lebih selesa untuk berurusan. Okey, lebih percaya sebab hibah ni adalah dia menjaga amanah kita lah. Jadi seeloknya mungkin boleh juga lawyer, boleh juga pemegang amanah, boleh juga kita panggil agensi-agensi yang berkaitan yang memegang amanah, boleh, tak ada masalah pun. Puan Intan, harta yang masih dicagar kepada pihak bank dihibahkan kepada penerima hibah semasa hayat pemberi. Bolehkah harta yang masih dijaga kepada pihak bank dihibahkan kepada penerima hibah semasa hayat pemberi? Okey, baik Puan. Terima kasih di atas soalannya. Untuk hibah yang kita panggil rumah lah, contoh rumah yang masih dicagarkan. Maksudnya apabila rumah itu dicagarkan, ia masih berada dalam tempoh pinjaman bank. Bila masih dalam tempoh pinjaman bank, secara teknikalnya bank merupakan pemilik bersama dengan puan. Jadi rumah tersebut secara umumnya sekiranya masih bercagar, ia tidak boleh dihibahkan kerana ia berbalik kepada rukun barang yang dihibahkan itu haruslah milik mutlak pemilik. Tetapi sekiranya contohnya macam rumah yang masih dalam tempoh pinjaman bank yang masih bercagar, ia haruslah mempunyai insurans, contohnya MRTA, MRTT yang penuh lah. Ia memberi jaminan kepada pihak bank bahawa sekiranya terjadi apa-apa kepada diri kita, maka hutang tu akan diselesaikan. Tetapi contoh kalau rumah itu tidak bercagar, tak ada masalah, ia boleh diberikan atau dihibahkan semasa hidup. Asalkan bila dah tukar nama, maka itu dah selesai lah tukar nama. Tapi contohnya kalau masih dalam cagaran bank, maka ia haruslah meminta kebenaran daripada bank ataupun selesaikan pinjaman bank tersebut. Terima kasih Puan di atas soalannya. Okey. Puan Adlina, bolehkah hibah keseluruhan harta? Boleh. Okey, itu perbezaannya dengan wasiat lah. Sekiranya hibah, kita boleh hibahkan keseluruhan harta, tetapi kalau wasiat hanyalah 1/3 harta sahaja. Tetapi kalau lebih daripada 1/3, ia haruslah menerima kebenaran daripada ahli waris. Kerana apa? Kerana
Selebihnya itu contohnya 2/3 tu adalah sebenarnya haruslah mengikut hukum faraid dan itu adalah hak ahli waris. Jadi kalau hibah boleh sebenarnya. Cik Izzuan, so melebihi 1/3 dan betul. Jadi wasiat tidak boleh tidak boleh melebihi 1/3 kerana ada limitation lah, kerana 2/3 tu adalah ahli waris punya bahagian. Jadi kalau nak melebihi 1/3 nak membuat wasiat boleh, dengan syarat haruslah mendapat kebenaran daripada semua ahli waris supaya tiada timbul pertelingkahan atau perebutan harta kelak. Okey, saya harap hari ini semua orang faham dan jelas, dan sekiranya kalau ada apa-apa masalah atau contohnya anda memerlukan pertolongan dari segi nak menguruskan hibah, nak membuat hibah, nak membuat wasiat dan sebagainya, kalian boleh menghubungi pihak Asia dan Hisam. Kami mempunyai lawyer-lawyer bertauliah untuk membantu anda dalam menyediakan dokumen hibah dan wasiat ini. Terima kasih. Selamat bekerja untuk semua, selamat bercuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.